Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kepada rakan-rakan semua serta Ustazah Nur Sofia Suhaimi. Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Keadilan dalam Kepimpinan. Ahli kumpulan kami ini terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya sendiri, Muhammad Rafiq Aiman bin Muzaini, Zaid Akmal, Hanif Imran dan Muhammad Taufik. Apakah itu keadilan? Dari segi bahasa, keadilan berasal daripada perkataan Arab iaitu adil, yang bermaksud maksud memilih untuk berpihak kepada orang yang benar dalam sesuatu perkara. Secara amnya, keadilan adalah berkaitan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberi haknya kepada yang berhak. Konsep adil ini sering dikaitkan dengan pemerintah dan ketua kerana mereka membawa satu amanah yang besar dalam sesuatu tanggungjawab pemerintahan itu. Walau bagaimanapun, manusia lain tidak terlepas dalam mengaplikasikan keadilan dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, zaman semakin maju dan kehidupan manusia lebih ke arah duniawi, keadilan yang dipupuk selama bertahun-tahun itu makin pupus. Rasuah dan aktiviti penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin mampu merosakkan akidah dan etika sebagai seorang pemimpin. Kurang penghayatan terhadap keadilan dalam kalangan pemimpin, khususnya dalam pentadbiran, mampu memberi kesan terhadap usaha bersama dalam membentuk Malaysia sebagai sebuah negara bangsa. Sebagai contoh, isu keadilan bagi pelaksanaan prosedur operasi standard dalam tempoh pelaksanaan kawalan pergerakan bagi menangani pandemik COVID-19. Mari kita lihat kepada objektif kajian yang kami telah jalankan berkaitan dengan isu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid Akmal bin Zainal dan saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti konsep keadilan menurut perspektif Islam. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sumber utama keadilan kepada Rasul dan Nabi, di mana wahyu yang diturunkan kepada para Rasul dan Nabi pada zaman pemerintahan mereka menjadikan panduan utama untuk dalam proses kepimpinan mereka. Dan pada masa kini, panduan yang diajarkan oleh para Rasul dan Nabi itu digunakan oleh umat Islam, dan umat Islam juga menjadikan Al-Quran sebagai sumber panduan. Konsep keadilan ini amat penting dalam diri seseorang untuk menjadikan mereka lebih mendekatkan diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ini juga ia mampu membentuk sifat-sifat mahmudah di mana ia dapat diterapkan dalam diri umat Islam, dan dalam pada masa yang sama mereka akan mematuhi segala ajaran Islam. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi seorang pemimpin yang adil, di mana sifat itu telah diterapkan dalam diri para Rasul dan Nabi. Terdapat 2 jenis keadilan, iaitu keadilan positif dan keadilan revelational. Keadilan positif merujuk kepada sesuatu perkara yang dilakukan berdasarkan kepentingan manusia, sama ada individu ataupun kolektif. Sebagai contoh, wujudnya perlembagaan persekutuan yang memberikan hak sama rata kepada setiap manusia, tidak kira agama ataupun bangsa. Keadilan revelational pula merujuk kepada keadilan ilahi yang bersumberkan dari Tuhan, dan ianya bersifat universal. Konsep keadilan yang dibawa oleh para Rasul dan Nabi telah terbukti pada masa kini bahawa betapa pentingnya untuk keadilan itu dilaksanakan oleh sesebuah kerajaan. Sebagai contoh, pada zaman kerajaan Uthmaniyah dan Abbasiyah, di mana tidak berlaku sebarang penindasan kepada orang bukan Islam, dan mereka juga diberikan hak sama rata sebagaimana umat Islam yang lain, selagi mana mereka tidak menjatuhkan martabat agama Islam. Objektif kajian yang kedua adalah meneroka pengalaman dalam pentadbiran kerajaan mengenai nilai keadilan sebagai seorang pemimpin di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berperlembagaan, di mana mengekalkan raja sebagai ketua negara dan Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Kerajaan telah dibahagi kepada 3 cabang utama, iaitu pemerintah, perundangan dan kehakiman. Ini menunjukkan bahawa konsep keadilan telah dipraktikkan di Malaysia dengan pembahagian 3 kuasa yang berbeza, dan ia juga mampu mengelakkan daripada negara menjurus kepada pemerintahan kuku besi. Keadilan terhadap rakyat merupakan sesuatu perkara yang amat penting yang perlu difokuskan oleh para pemimpin. Hal ini kerana rakyat memiliki kuasa untuk memilih pemimpin mereka
yang mampu menggunakan kuasa dengan betul untuk mentadbir kerajaan dan pada masa yang sama dapat melaksanakan tugas mereka bagi menolong rakyat. Terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh rakyat pada masa kini dalam konsep keadilan yang dilaksanakan oleh para pemerintah. Sebagai contoh, pada masa pandemik ini, wujudnya satu isu iaitu dua darjat ataupun double standard dalam kalangan golongan orang berpengaruh, di mana mereka melanggar prosedur operasi standard ataupun SOP dalam masa perintah kawalan pergerakan, di mana hukuman yang dikenakan ataupun kompaun yang dikenakan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, berbanding dengan rakyat yang hanya melakukan kesalahan kecil tetapi dikenakan kompaun ataupun denda yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Oleh itu, kerajaan perlulah melihat semula tentang sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Malaysia pada masa kini, dan mereka perlulah mengikut ajaran agama Islam berkenaan konsep keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Imran bin Ahmad Rusdi. Saya akan membentangkan tentang dapatan kajian yang pertama dan yang kedua. Dapatan kajian yang pertama yang kami peroleh iaitu definisi keadilan menurut pandangan sarjana Islam. Dalam konteks ini, saya membagikan definisi kepada dua sarjana iaitu Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah. Dari sudut pandangan Ibnu Khaldun, keadilan ini lebih kepada keadilan sosial, iaitu mementingkan hubungan di antara manusia, di mana setiap pelaku manusia itu hendaklah ke arah hubungan yang baik. Maka bila ada hubungan yang baik, tercetuslah idea keadilan itu. Ibnu Khaldun menegaskan konsep solidaritas iaitu aswabiah. Apabila adanya sikap cinta terhadap sesuatu kelompok tersebut, umat manusia akan berusaha untuk mempertahankan cinta ukhuwah dan mengelakkan supaya ketidakadilan berlaku dalam sesuatu ukhuwah tersebut. Bagi pandangan Ibnu Taymiyah pula, Ibnu Taymiyah ialah sarjana Islam dari segi ekonomi, maka keadilan ini diceritakan dari segi ekonomi. Ibnu Taymiyah menekankan keadilan dalam meletakkan harga dalam sesuatu barang. Ini adalah kerana harga sesuatu barang itu dinilai mengikut kuantiti dan permintaan pada ketika itu. Jika ada orang mengawal atau memonopolikan harga barang tersebut, ia akan menyebabkan sesuatu masyarakat itu ditindas. Ibnu Taymiyah meletakkan dua prinsip untuk menilaikan harga suatu barang itu, iaitu menilai barang yang ditukar hendaklah mempunyai nilai yang sama dan nilai barang tersebut hendaklah diterima di mana-mana tempat. Akhir sekali, Ibnu Taymiyah juga menegah bahawa konsep monopoli itu tidak berlaku dalam satu ekonomi tersebut. Ini adalah kerana monopoli adalah menyediakan persaingan yang tidak sihat dalam sesuatu market tersebut. Seterusnya, bagi dapatan kajian yang kedua ialah yang kami peroleh ialah mempelajari konsep keadilan daripada sejarah kepimpinan tamadun Islam. Dalam konteks ini, saya telah membagikan ianya kepada dua bahagian, iaitu kepimpinan Rasulullah dan kepimpinan Khalifah Ar-Rasyidin. Bagi kepimpinan Rasulullah itu sendiri, kisah yang saya dapat simpulkan ialah di mana seorang wanita berbangsa Bani Makhzum ditangkap kerana mencuri. Pemimpin kabilah pada ketika itu mahu melepaskan perempuan tersebut kerana Bani Makhzum dia ialah antara kaum yang dihormati di Mekah. Tetapi dengan mereka mahu meminta izin daripada Rasulullah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah telah tidak akan melepaskan mana-mana pesalah walaupun pesalah tersebut adalah daripada kaum kerabat baginda sendiri. Ini menunjukkan kredibiliti baginda sebagai seorang pemimpin yang adil. Dalam pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin itu pula, keadilan dapat dilihat dalam penggunaan sistem musyawarah, iaitu sistem di mana untuk membuat suatu keputusan yang terdiri daripada beberapa pihak yang sewajarnya. Dalam buku Keadilan Sosial oleh Buya Hamka, penulis ada menekankan bahawa pemimpin tidak seharusnya membuat keputusan dengan sendiri kerana keputusan tersebut tidak berasaskan pandangan orang ramai. Sebagai contoh, dalam sistem pemilihan Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, ianya dilakukan secara musyawarah di dalam satu kumpulan di mana ada kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Sistem yang musyawarah ini membina satu keyakinan terhadap sesuatu pemimpin itu kerana keputusan itu dibuat daripada pandangan orang yang ramai, dan
tidak menumpukan daripada pandangan satu pihak saja. Ini menunjukkan keadilan daripada pemimpinan Khalifah Ar-Rashidin. Dapatan kajian yang ketiga adalah berkaitan dengan keadilan daripada penyaluran bantuan keuangan kerajaan. Jelas kita tahu bahawa negara Malaysia terlalu memanjakan rakyatnya dengan memberikan bantuan secara terus kepada rakyatnya. Ini dapat dilihat daripada banyaknya bantuan kerajaan seperti Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM, Bantuan Sara Hidup, Bantuan Prihatin Rakyat, Geran Khas Prihatin dan lain-lain lagi. Isu keadilan yang wujud daripada bantuan-bantuan kewangan ini adalah keadilan daripada penyaluran wang itu sendiri. Dalam BRIM pernah wujud satu isu satu ketika dahulu bahawa terdapatnya orang tengah yang menjadi perantara antara penerima dan kerajaan. Apabila ini berlaku, rakyat yang sepatutnya menerima tidak menerima secara penuh bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Yang kedua, isu berkaitan dengan M40 dan T20 yang meminta agar mereka juga diberikan hak bantuan kewangan kerajaan semasa pandemik COVID-19 ini berlangsung. Kita dapat lihat kerajaan mempunyai kewangan yang amat terhad. Juga memfokuskan kepada golongan B40 kerana golongan ini adalah golongan yang mempunyai simpanan yang rendah dan juga pendapatan yang rendah. Mereka memerlukan bantuan kewangan ini untuk terus menampung kehidupan mereka sehari-harian, manakala golongan M40 dan T20 memerlukan bantuan ini bagi memastikan mereka dapat hidup selesa seperti mereka sebelum ini. Dapatan kajian yang keempat adalah keadilan berdasarkan pemberian projek-projek tender kerajaan. Tender kerajaan adalah satu projek yang bernilai RM200,000 dan ke atas yang diberikan kepada syarikat Bumi Putera atau syarikat yang mempunyai kepakaran di dalam negara. Jika negara tidak mempunyai kepakaran tersebut, barulah kerajaan akan mengambil syarikat daripada luar negara, contohnya projek ICRL. Isu keadilan wujud dalam pemberian projek ini adalah berlaku ketirisan dalam pemberian projek. Projek diberikan kepada golongan yang tidak sepatutnya ataupun syarikat yang tidak sepatutnya oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab dan menerima rasuah. Ini dapat dibuktikan melalui tumpasnya kartel geng yang memonopoli projek-projek kerajaan sehingga bernilai RM3.8 bilion yang berkaitan dengan projek-projek kementerian kerajaan dalam Malaysia. Pengerusi syarikat Bumi Putera Malaysia juga menyatakan projek tender secara terbuka yang dijalankan oleh Kerajaan Pakatan Harapan adalah lebih telus dan lebih bersih berbanding kerajaan sebelumnya. Ini dapat dibuktikan daripada terlihatnya persaingan yang lebih sihat dan persaingan yang lebih baik untuk menerima syarikat yang lebih layak untuk menjalankan sesuatu projek. Semasa pemerintahan sebelumnya, projek hanya diberikan kepada golongan-golongan yang berkepentingan tanpa melalui pemberian projek secara terbuka. Secara keseluruhannya, menerusi kajian ini, keadilan merupakan sesuatu perkara dan elemen yang penting perlu dititikberatkan dalam setiap individu yang bergelar seorang pemimpin. Pemimpin yang adil amatlah diperlukan bagi memastikan semua aktiviti dan pelaksanaan pentadbiran negara secara tulus. Keadilan dalam kepimpinan dapat memastikan hak dan keperluan rakyat dilindungi serta dapat mengelakkan kesan buruk kepada negara. Kita sebagai rakyat perlulah menjalankan peranan kita dalam memberi taat setia kepada pemimpin kita. Jika tiada atau hilang sifat keadilan dalam diri seorang pemimpin, adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk menegur dengan cara yang berkhidmat, dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menjatuhkan maruah sebagai seorang pemimpin. Keadilan yang ditanam dalam diri mampu memberi impak yang lebih besar kepada sebuah negara yang mempunyai pemimpin yang beretika serta menjadikan negara sentiasa dalam keadaan aman dan harmoni sentiasa. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.